Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat tanpa kira kaum dan agama bersama-sama meraihkan Deepavali dengan kegembiraan sekaligus memberiakan sambutan yang menyemarakkan perpaduan antara kaum. Mewakili seluruh jentera kerajaan dan rakyat, beliau mengucapkan selamat menyambut Festival Cahaya kepada semua penganut Hindu. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri turut zahir ucapan selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut agama Hindu di negara ini. Beliau berharap pesta cahaya kali ini membawa kegembiraan, kedamaian dan keharmonian kepada semua keluarga Malaysia Madani. Cadangan melaksanakan kajian penggunaan tenaga nuklear sebagai salah satu sumber tenaga alternatif negara belum dimuktamadkan. Timbalan Perdana Menteri berkata sebahagian kajian akan dilakukan melibatkan kebolehlaksanaan termasuk sama ada tenaga itu sesuai atau tidak dilaksanakan di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi dilantik Presiden Akademi Anti Rasuah Antarabangsa IACA. Wisma Putra memaklumkan ia pencapaian bersejarah kerana julung kali Malaysia diberi penghormatan memegang jawatan berkenaan. Ini bukti keyakinan IACA terhadap komitmen kerajaan Madani dalam banteras amalan rasuah. Kerajaan akan terus pastikan platform media sosial tegas menangani jenayah dalam talian. Menerusi pertemuan dengan pihak Meta, Menteri Komunikasi tegur kegagalan Facebook tangani jenayah pedofilia dan pengantunan kanak-kanak. Meta digesa lebih proaktif banteras kumpulan yang menjurus aktiviti jenayah seksual tersebut. Program Perumahan Rakyat PPR dijinamakan semula kepada Program Residensi Rakyat PRR. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata PRR baru akan beri penekanan kepada aspek kesalinghubungan, kebolehcapaian, kemampanan, berdaya huni dan pergerakan dengan kemudahan awam. Keluasan lantai minimum bagi PRR ditetapkan pada 750 kaki persegi dengan harga jualan bermula RM60,000 seunit. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 2 Disember untuk bekas Perdana Menteri ke-6 bela diri atas 25 tuduhan kes berprofil tinggi 1MDB. Ini melibatkan 4 tuduhan guna kedudukan untuk peroleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah sama. Bekas Perdana Menteri itu kini menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabit kesalahan selewik RM42 juta daripada SRC International. Sementara itu, sekurang-kurangnya 11 saksi akan dipanggil pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri itu pada proses pembelaan perbicaraan. Bagaimanapun, peguam utamanya berkata kemungkinan lebih banyak saksi akan dipanggil untuk beri keterangan. Prosiding akan dimulakan pada 2 Disember ini yang akan didengar oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Session Georgetown, seorang juruukur tanah mengaku tidak bersalah atas tuduhan cubaan bunuh 2 anggota polis 25 Oktober lalu. Dia didakwa dengan niat cuba akibatkan kematian anggota polis yang jalankan rondaan cegah jenayah. Tertuduh dibenar dijamin dan sebutan semula kes pada 20 November. Seorang eksekutif pemasaran syarikat yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan Reman SPRM 4 hari. Suspek lelaki berusia 30-an itu ditahan bagi ketika beri keterangan di Ibu Pejabat SPRM kemarin. Pemberian kontrak meragukan dan dipercayai dibuat atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberikan secara runding terus atas alasan pembelian darurat. Lagi kes GISBH, seorang pengurus kafe didakwa di Mahkamah Session Kota Tinggi atas 4 tuduhan perdagang manusia sejak Mei lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dia dituduh bersama 4 lagi suspek dengan niat bersama memperdagang 4 individu berusia 30 dan 57 tahun kerja paksa dengan cara ancaman. Tertuduh dibenar dijamin dan 28 November ditetapkan untuk sebutan semula kes.
Dalam berita, seorang wanita yang dikaitkan dengan GISBH mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kelang atas 10 tuduhan eksploitasi kanak-kanak. Awal bulan lalu, dia didakwa memperdagangkan 10 kanak-kanak berusia 8 tahun bagi maksud eksploitasi. Timbalan Pendakwa Raya mohon kesemua kes dibicarakan secara bersekali selain tidak tawarkan jaminan kepada tertuduh yang kini ditahan di bawah SOSMA. Sebutan semula kes pada 13 Disember. Polis berjaya memperoleh semula 7.2 juta ringgit daripada keseluruhan 20 juta ringgit wang tebusan kes culik seorang ahli perniagaan 13 Oktober lalu. Pelbagai barangan lain turut dirampas termasuk sepucuk pistol, 250 peluru hidup dan sepasang gari. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berkata usaha mengesan saki baki anggota sindiket giat dijalankan. Sindiket penjualan sijil cuti sakit palsu berjaya ditumpaskan dengan penahanan 6 individu di sekitar Johor Bahru dan Iskandar Puteri minggu lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara berkata suspek disyaki aktif menjual sijil cuti sakit palsu kepada pekerja syarikat dan kilang swasta di sekitar daerah berkenaan. 1,363 keping sijil cuti sakit disyaki palsu turut dirampas bersama 7 kad bank, 7 telefon bimbit, wang tunai RM40,000 dan sebuah motosikal. Seorang lelaki berusia 44 tahun diremat 6 hari oleh Mahkamah Magistrate Sibu bagi membantu siasatan kes penemuan bayi. Ketua Polis Daerah Sibu memberitahu suspek ditahan bersama remaja perempuan berusia 14 tahun kemarin. Bayi berkenaan ditemukan dalam sebuah tong di Jalan Tong San, dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut dan dilaporkan stabil. Up gempur KPDN Selangor dan JAIS mengesan premis penyembelihan ayam di Puchong yang melanggar manual prosedur pensijilan halal Malaysia. Pelbagai kesalahan lain turut dikesan ketika pemeriksaan dijalankan. Antaranya penggunaan alat timbang sukat yang tidak ditentusahkan. Premis itu juga didapati menyimpan 13 tong gas petroleum tercair LPG bersubsidi tanpa permit sah. Pastikan pematuhan skim harga maksimum musim perayaan sempena Deepavali. KPDN melaksana 942 pemeriksaan ke atas premis perniagaan di seluruh negara sejak 28 Oktober. Timbalan Menteri KPDN memaklumkan hasil pemeriksaan RM440 nilai sitaan dan RM900 kompaun dikenakan. 6 tindakan undang-undang turut diambil melibatkan 1 kes jual harga lebih harga maksimum dan bakinya gagal paparkan tanda harga khas merah jambu bagi barangan kawalan. 63,784 premis makanan di seluruh negara diperiksa Kementerian Kesihatan bagi tempoh Januari hingga Jun 2024. Daripada jumlah itu, 910 premis diarahkan tutup kerana tidak bersih. 16,419 notis pula dikeluarkan bagi kesalahan di bawah Seksyen 32B Akta Sama. Untuk tempoh sama, lebih 84.7% daripada 94,000 pengendali makanan telah mendapatkan suntikan anti-typhoid. Projek Lebuh Raya West Ipoh Span Expressway dijangka mampu mengurangkan kesesakan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan laluan Gopeng ke Kuala Kansar sehingga 40%. Menteri Kerja Raya memaklumkan projek yang menelan belanja RM6.2 bilion ini dijangka siap pada 2028. Kadar tol yang ditetapkan adalah 23 sen per kilometer bagi tempoh konsesi selama 55 tahun termasuk 4 tahun tempoh pembinaan. 245 keluarga dari 5 kawasan ladang estet di Bestari Jaya akan terima rumah program Presidensi Rakyat PRR pada 2026. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata projek bernilai RM75 juta itu merangkumi peruntukan Kerajaan Persekutuan dan Selangor. 20 ekar tanah diberi secara percuma oleh pihak swasta. Pembinaan projek dijangka bermula awal tahun depan. MARA akan menaja pelajar cemerlang menyertai program khas ke Universiti Ivy League. Dijangka bermula tahun hadapan. Pengerusinya berkata program itu kini di peringkat akhir penelitian sebelum sedia dilaksanakan. Penelitian meliputi aspek pemilihan universiti, yuran pengajian dan program yang akan ditawarkan kepada pelajar terpilih.
Dakwaan mengenai larangan pengeluaran KWSP untuk tunai ibadah haji tidak benar dan berunsur fitnah. Timbalan Menteri Kewangan tegaskan tindakan pantas perlu diambil untuk halang penyebaran berita palsu terbabit. Ia berisiko cetuskan isu sensitif berkait 3R. Susulan itu, pegawai tugas-tugas khasnya telah buat laporan polis untuk pastikan pihak yang memanipulasi maklumat diambil tindakan. Malaysia komited untuk teruskan rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA bersama Kesatuan Eropah EU. Jelas MITI kedua-dua pihak sedang memperhalusi langkah seterusnya bagi memulakan semula langkah rundingan berkenaan. MITI optimis Kuala Lumpur dan EU akan berusaha merealisasikan FTA meski pelbagai aspek perlu diperincikan. Harmonikan rang undang-undang berhubung perdagangan karbon di peringkat persekutuan dan negeri. Ia tumpuan pertemuan antara Menteri Ekonomi bersama Premier Sarawak serta Menteri Kabinet Negeri di Kuching hari ini. Kerjasama tersebut bagi memastikan Sarawak dan Malaysia dapat melaksanakan pemberangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS secepat mungkin dan mengikut perancangan. Kesemua syarikat milikan agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah catat prestasi kewangan lebih baik pada suku ketiga tahun ini. Timbalan Menteri menyatakan perkembangan positif itu hasil daripada tata kelola pengurusan yang baik selain penetapan perancangan perniagaan yang selari dengan dasar kerajaan. Sasaran baru akan ditetapkan Januari tahun depan bagi memastikan pencapaian secara keseluruhan dapat dicapai. Tahap kesedaran orang ramai di Kedah mengisytihar dan membayar cukai kepada LHDN dilihat semakin meningkat. Ia selepas agensi itu melaksanakan siri program dan kempen kesedaran. Pengarah LHDN Negeri berkata selain beri fokus penganjuran program di lokasi tertentu, kerjasama dengan pempengaruh media sosial turut dilaksana bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang awam. Pengendali pelancongan tempatan digesa rebut peluang daripada peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN serta Hari Pelancongan Sedunia dan Forum Dunia dan ASEAN tahun depan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya berkata pelbagai projek bakal dilaksana berkaitan pelancongan yang menyokong pemulihan penuh pasca pandemik sekaligus berkukuh kembali sektor pelancongan. Sekurang-kurangnya 93 rakyat Palestin terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam serangan terbaru Israel di bandar Bet Lahia, utara Gaza. Menurut petugas perubatan, 20 kanak-kanak antara yang maut. Bagaimanapun, sebilangan mangsa masih terperangkap di bawah runtuhan. Pejabat Hak Asasi Manusia PBB menggesa siasatan segera dan telus dilakukan terhadap kejadian itu. Dalam pada itu, serangan rejim Zionis ke atas Sidon di Lebanon meragut nyawa sekurang-kurangnya 8 orang. Ia juga menyebabkan 3 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Menurut pihak berkuasa Beirut, lebih 2,700 rakyat Lebanon telah terbunuh dan 1.2 juta kehilangan tempat tinggal. Tentera Amerika Syarikat dan Korea Selatan adakan latihan bersama di Pocheon Utara, Seoul. Latihan diadakan di Kompleks Rodriguez Live Fire. Ia dikendalikan Brigade Penerbangan Tempur dan Division Infantry kedua-dua negara. Latihan adalah untuk menguji kesediaan tempur selain tambah baik kerjasama kedua-dua pihak. Sekurang-kurangnya 62 terkorban akibat hujan lebat dan banjir besar yang berlaku di wilayah Valencia, Sepanyol. Sebahagian kawasan di wilayah Valencia terputus pekalian elektrik termasuk talian telefon. Selain beberapa tempat terputus hubungan selepas jalan dinaiki air. Manakala perkhidmatan udara dan kereta api turut terjejas. Asap tebal yang menyelubungi Lahore, Pakistan menyaksikan kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup muka. Keputusan ini diambil berikutan lonjakan ketara dalam pencemaran udara yang menimbulkan risiko kesihatan serius. Ia turut menyebabkan aktiviti luar terbatas. Indeks kualiti udara AQI di Lahore bagaimanapun semakin baik iaitu di paras 196 pada Rabu berbanding 507 pada Isnin yang merupakan tertinggi di dunia. Penduduk di seluruh dunia kini berdepan suhu tinggi yang boleh membahayakan kesihatan menurut laporan terbaru Agensi Kesihatan dan Perubahan Iklim.
Saudara, sekian Kanta 744, lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kepada semua penganut Indo, selamat menyambut Deepavali. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia seketika nanti.